Assalamualaikum dan selamat sejahtera bersama Cikgu Rosniza. Bagi pendidikan seni visual tahun 4, kita akan belajar hari ini tentang teknik mozaik. Baik, antara aktiviti yang kita akan pelajari ialah bidang menggambar, teknik mozaik. Kita akan belajar apa maksud mozaik, sejarah mozaik, aplikasi teknik mozaik di persekitaran, kemudian apa itu mozaik kreatif dan imbangan pada karya mozaik. Baik, kita tengok apakah teknik mozaik. Bermaksud proses menyusun dan menampal bahan secara bersebelahan, tidak bertindih dan masih menampakkan ruang latar. Ruang latar tu ruang belakang dia. Baik, jadi mozaik ni sebenarnya adalah satu aktiviti yang melibatkan guntingan, susunan dan tampalan tanpa bertindih antara satu sama lain. Kalau kamu lihat dekat sini, kamu akan nampak kertas ini yang telah digunting, disusun dan ditampal tidak bertindih. Dan kita boleh nampak lagi ada ruang latar di belakangnya. Jadi itulah dia teknik mozaik. Baik. Sejarah mozaik ni sebenarnya perkataan mozaik tu berasal dari bahasa Latin musirum, iaitu ialah sejenis seni monumental di mana imej dan perhiasan dikumpulkan dari kepingan batu, kemudian kaca-kaca berwarna, seramik dan lain-lain lagi. Ini antara contoh-contoh lah yang didapati pada zaman dahulu penemuan mozaik. Baik, mengikut sejarah lama, mozaik ni telah diperkenalkan oleh orang Greek. Orang Greek. Dan pada asalnya mereka mencipta mozaik ni sebenarnya bagi tujuan nak menghias permukaan lantai. Kalau kamu lihat gambar di sini, inilah sebenarnya penemuan sejarah lama tentang penciptaan mozaik oleh orang Greek dulu. Mana bila mereka korek tanah, mereka menemui ada lantai yang mozaik ni. Jadi inilah permulaan sejarah bagaimana mozaik diperkenalkan. Dan kini teknik mozaik ni sebenarnya luas telah digunakan dalam pembinaan bangunan. Contoh macam inilah dekat dinding bangunan dan aktiviti seni di sekolah. Selain daripada orang Greek, orang Roman juga menghias batu mamar, seramik juga menggunakan teknik mozaik. Baik, kita boleh juga lihat aplikasi teknik mozaik di persekitaran kita. Apa itu aplikasi? Aplikasi maksudnya penggunaan. Di persekitaran kita lah, kita lihat ada tak kita gunakan teknik mozaik di persekitaran kita. Contohnya kita cuba lihat di dapur. Ni contohnya mozaik yang digunakan di ruang dapur. Lain daripada tu di dalam bilik mandi kita, ini mozaik. Ini pun susunan mozaik. Kemudian kita lihat di ruang tamu atau mungkin juga kat bilik tidur ataupun di ruang luar rumah kita, dekat dinding rumah menggunakan teknik mozaik, dan juga mungkin perhiasan-perhiasan di rumah kita yang mengaplikasikan teknik mozaik. Jadi cuba kita sentuh permukaan tersebut untuk kita kenal pasti jalinannya. Apa itu jalinan? Jalinan tu ialah kesan ataupun corak yang terdapat pada sesuatu permukaan tu. Bila kita sentuh tu, kita dapat rasa corak tersebut. Dan sama ada corak tu kita nak lihat contohnya macam dekat ni aplikasi teknik mozaik ni yang di luar rumah, dekat dinding lah contohnya. Kita lihat jalinan dinding ni bila disentuh dia rasa kasar. Jalinan lampu meja ni pun kasar.
Begitu juga dengan jalinan pejalan kaki ni, corak. Bila disentuh corak dia ni, terasa kasar. Bagi jalinan meja ni, bila disentuh, licin. Begitu juga dengan jalinan dinding ni, bila disentuh, corak dia ni rasa licin. Dan juga jalinan pasu ni juga licin. Jadi, ada banyak di persekitaran kamu. Cuba kamu lihat aplikasi di persekitaran kamu yang menggunakan teknik mozaik dan rasa jalinannya sama ada kasar atau licin. Baik, apa dia mozaik kreatif? Sebenarnya ada pelbagai bahan semula jadi dan bahan buatan manusia ataupun gabungan kedua-duanya lah yang boleh kita gunakan untuk menghasilkan karya teknik mozaik. Jadi bahan-bahan ini akan mempengaruhi situasi ataupun karya yang terhasil. Jadi terdapat 3 perkara yang akan mempengaruhi karya mozaik kita, iaitu apa bahan yang kita nak gunakan bagi menghasilkan mozaik dan bagaimana susunan yang ingin kita gunakan bagi menghasilkan karya tersebut, dan bila kita susun, gambaran apa yang akan terhasil. Maka terhasillah mozaik kreatif. Jadi 3 perkara ni perlu diambil berat bila nak menghasilkan sesuatu mozaik. Baik, ini antara objek buatan manusia yang boleh kita gunakan bagi menghasilkan teknik mozaik, seperti straw ataupun penyeduh minuman. Kita boleh susun straw ni secara melintang bagi memberi gambaran menghasilkan bumbung. Atau kita ada duit shilling, kita buat susunan secara melingkar bagi gambaran siput, contohnya. Atau kita ada penutup botol plastik, bahannya. Lepas tu kita buat susunan secara pancaran bagi gambaran menghasilkan bunga. Baik, ini bagi objek buatan manusia. Ada lagi banyak lagi contoh-contoh objek buatan manusia yang lain. Baik, ini pula objek semula jadi. Contohnya di sini kita ada kekacang. Kekacang, berbagai jenis kekacang di sini, yang mana susunannya kita buat secara beralun bagi menghasilkan gambaran seperti ombak. Atau mungkin kita ada ranting ataupun kayu-kayu yang kita buat susunan secara menegak bagi menghasilkan gambaran seperti hiasan katil ni. Jadi ini antara contohnya lah ya. Kamu pun boleh buat susunan yang lain lagi atau gunakan bahan-bahan yang lain lagi bagi menghasilkan karya mozaik. Baik, semasa kita menghasilkan karya mozaik, imbangan juga penting. Apa dia imbangan? Imbangan tu adalah kesamaan dan kesepadanan dari segi berat, tarikan dan tumpuan imbangan. Bermaksud keadaan tu tidak berat sebelah secara nyata atau secara ilusi bila kita menghasilkan sesuatu karya mozaik. Baik, terdapat 2 jenis imbangan semasa kita menghasilkan mozaik yang dipanggil imbangan simetri dan imbangan tidak simetri. Imbangan simetri ini bermaksud unsur seni yang sama antara kiri dan kanan atau atas dan bawah. Jadi, kalau kita ada garis axis ni di sini, kita lukis di tengah-tengah sebagai pembahagi itulah. Jadi, imbangan simetri ni kiri dan kanannya sama. Ataupun garis simetri secara melintang macam ni. Atas dan bawahnya sama. Jadi ini dipanggil imbangan simetri. Satu lagi, imbangan tidak simetri. Maksudnya unsur seni yang tidak sama di kedua-dua bahagian, tetapi mempunyai ciri yang akan menimbulkan kesan keseimbangan. Contoh dekat sini, kita ada satu mozaik yang mana kalau kita ada axisnya, kita buat secara menegak contohnya di sini, ke kiri atau kanan dia nampak tak sama. Tapi bila dia dah siap, dia menimbulkan kesan keseimbangan. Jadi bila nak menghasilkan sesuatu karya mozaik tu,
kita kena fikirkan juga jenis imbangan. Sama ada kita nak buat jenis imbangan simetri atau imbangan tidak simetri. Selain daripada tu, karya Mozart ni juga perlu ada unsur kontra untuk menarik perhatian dan memberi fokus. Kontra tu macam ni lah contohnya. Warna dia tu boleh menarik perhatian. Tidak sama warna. Contoh sini warna biru, sini ada warna hijau, merah. Jadi akan menimbulkan perhatian bila karya tu terhasil, bagi mengelakkan kebosanan. Jadi selain daripada imbangan, kontra juga penting dalam menghasilkan karya Mozart. Tak adalah pilih warna sama je semua sampai tak menimbulkan pun corak tersebut. Okey. Itu sahaja tentang teknik Mozart. Sila jawab soalan kuis yang cikgu beri bagi meningkatkan pemahaman kamu tentang topik ini, dan kamu juga boleh rujuk buku teks pendidikan kesenian muka surat 14 dan 15. Sekian, terima kasih.